Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saudara, terima kasih kerana terus setia memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana Isnin 13 Februari 2023. Saya Indi Reza Rohadian dan saya Farhatul Lasyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Permuafakatan Kerajaan Perpaduan jamin kestabilan politik, jana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Inisiatif Rahmah bakal diperluas libatkan sektor korporat dan perbankan. Semenjak negara mencapai kemerdekaan 66 tahun yang lalu, kita telah menerima kemajmukan dan kepelbagaian yang wujud sebagai kekuatan utama negara. Pada usia 66 tahun, kita semua sepatutnya telah matang untuk menjadikan perbezaan yang unik ini sebagai rencah utama dalam pembentukan sebuah bangsa Malaysia yang saling sayang menyayangi, menghormati antara satu dengan yang lain, toleran dan hidup dalam sebuah kesepaduan yang utuh. Ya, demikian titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15. Baginda mahu kesejahteraan rakyat dan negara kekal dipelihara. Antara titah baginda lagi, permuafakatan pimpinan Parti Kerajaan Perpaduan membolehkan negara menjana pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat selain dapat mewujudkan kestabilan politik. Ia selari hasrat Sri Paduka untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan utuh. Seri Paduka yang menzahirkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 dan barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan turut meminta semua pihak berlapang dada dengan hati terbuka untuk menerima serta menghormati keputusan pilihan raya umum ke-15. Kerajaan Beta boleh menumpukan daya usaha untuk memperkuatkan tekad bagi menjamin kestabilan politik dan menjana pertumbuhan ekonomi yang akan menjamin kesejahteraan rakyat Beta. Dan Beta menghargai pengenalan inisiatif negara madani yang merangkumi aspek-aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan dan rahmah. Besar harapan Beta agar prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dengan baik dalam kerangka untuk mencipta lonjakan buat negara. Yang di-Pertuan Agong menzahirkan harapan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri terakhir yang dilantik di bawah pemerintahan Seri Paduka. Al-Sultan Abdullah bertitah sejak memegang tampuk pemerintahan negara bermula 31 Januari 2019, baginda telah menggalas amanat berat untuk memilih dan melantik 4 Perdana Menteri berbeza. Di sini Beta tidak berniat untuk mencampuri urusan politik negara, apatah lagi untuk mengatur percaturan lanskap politik tanah air. Dan pada pengamatan Beta secara peribadi, jika episod yang membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 tidak berlaku, nescaya rentaian kemelut politik yang berlarutan sehingga kepada pilihan raya umum ke-15 juga akan dapat dielakkan. Lebih penting lagi, kemelut politik yang membelenggu negara hampir 4 tahun lamanya boleh dielakkan jika sekiranya semua ahli-ahli yang berhormat dan para ahli politik negara bersedia
untuk mengenepikan perbezaan. Kerajaan beta akan menjadi sebuah kerajaan. Baginda juga mahu wakil rakyat mengetepikan agenda politik sempit dan bersatu hati atas nama perpaduan kerana kestabilan lanskap politik harus dijadikan ruang dalam membentuk bangsa Malaysia dan era Malaysia baharu yang gemilang. Negara menghadapi. Ini termasuk Yang di-Pertuan Agong mendukung hasrat kerajaan membendung isu ketirisan dana awam dan menghargai komitmen kerajaan membanteras rasuah secara agresif. Ketegasan kerajaan penting dalam mendepani cabaran ekonomi termasuk pasca pandemik COVID-19, krisis geopolitik serta tekanan inflasi yang meningkatkan kos sara hidup rakyat. Beta mengalu-alukan usaha untuk membendung isu ketirisan dana awam termasuk inisiatif untuk mempercepat dan memastikan mekanisme pemberian subsidi bersasar mencapai matlamatnya dengan lebih berkesan. Bagi memudayakan integriti dan memperkukuh tadbir urus, beta menghargai komitmen serta tekad kerajaan beta untuk membanteras rasuah secara agresif dengan menumpukan kepada aspek perolehan, penguatkuasaan dan rasuah berskala besar. Al-Sultan Abdullah turut bertitah aspek keselamatan fizikal melalui pengurusan risiko bencana perlu diberi penekanan oleh kerajaan demi kelangsungan hidup rakyat. Pendekatan lebih sistematik dan strategik perlu segera dilaksanakan bagi menangani kesan daripada musibah bencana alam terutamanya banjir yang berlaku saban tahun. Titah Baginda, musibah tanah runtuh di Batang Kali, Selangor pada 16 Disember lalu wajar dijadikan iktibar agar ia tidak berulang. Sudah tiba masanya mekanisme pengurusan bencana dipastikan berkesan menerusi penyelarasan gerak kerja yang sempurna. Sementara itu, cabaran dan ancaman keselamatan yang sentiasa bersifat dinamik memerlukan kesiapsiagaan negara termasuk aspek penyelenggaraan, perolehan peralatan dan kelengkapan baharu. Malaysia juga perlu terus mengukuhkan kerjasama serta diplomasi pertahanan dengan negara-negara serantau dan global bagi memelihara kepentingan dan tahap keselamatan nasional. Manakala isu berkaitan pendatang asing tanpa izin dan pelarian termasuk pemohon suaka perlu segera ditangani dengan tegas. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang, usaha bersepadu dan berterusan perlu terus dipergiat bagi memastikan negara terpelihara daripada segala bentuk ancaman termasuk jenayah cyber. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta semua pihak patuh kepada titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Tumpuan sepenuhnya perlu diberikan kepada pembangunan semula ekonomi negara. Perdana Menteri menerusi Twitter rasminya berkata, Al-Sultan Abdullah juga bertitah supaya kemelut politik negara tidak lagi berterusan. Titah diraja pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 disambut baik ahli Parlimen. Ia disifatkan menyeluruh sekaligus menjurus kepada usaha membangunkan ekonomi dan rakyat. Masa yang sama, banyak daripada perkara yang disentuh dalam titah tuanku itu bagi saya memberi fokus, menyuluh fokus usaha kerajaan, ikhtiar kerajaan, bukan hanya dalam usaha menangani masalah miskin tegar, jurang antara bandar dan desa, tapi juga beberapa cabaran termasuk dalam proses digitalisasi contohnya. Tuanku juga ada menyentuh tentang usaha untuk memantapkan, meminda Akta Perlindungan Data Peribadi. Ini antara perkara yang memang sedang diusahakan oleh pihak kementerian. Sebagai orang Sarawak lah, sangat membanggakan kerana disebut oleh tuanku untuk memberi fokus kepada pembangunan infrastruktur, diteruskan dan juga tumpuan kepada penyiapan projek Pen Borneo. Dan juga kalau tak silap saya mendengar tuanku akan nak pergi bergembara ke Borneo dengan
jelajah Pen Borneo itu yang kita sangat nanti-nantikan. Itu adalah sebagai satu penghormatan besar kepada dua buah tempat ini, Sarawak dan Sabah. Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Agong telah titahkan tadi mengenai peranan wanita dan peranan belia, dan saya percaya dalam perbahasan nanti wakil-wakil rakyat yang baru dilantik akan pasti menitik beratkan peranan wanita dan belia dalam pembangunan negara. Serta titah baginda juga menyentuh tentang beberapa perkara yang harus diberi tumpuan oleh pentadbiran hari ini supaya kita terus dapat berkembang, maju, dan di samping itu ingatan baginda kepada kerajaan dan juga pembangkang supaya menjadi satu pasukan. Saudara, persidangan Dewan Rakyat kali ini yang terakhir dirasmikan oleh Al-Sultan Abdullah kerana baginda bakal menamatkan giliran sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari 2024. Baginda tidak ketinggalan merakamkan penghargaan atas taat setia penjawat awam dan seluruh rakyat kepada baginda. Izinkan beta pada kesempatan ini untuk menzahirkan penghargaan di atas taat setia yang telah dicurahkan pada beta dan negara tercinta oleh semua anggota Perkhidmatan Awam, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, petugas Perkhidmatan Kesihatan dan warga Parlimen, serta seluruh agensi kerajaan yang telah berkhidmat dengan penuh profesional dan berkecuali, tanpa mengenal penat dan lelah. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat beta yang telah hidup dengan penuh kerukunan dan aman dan damai, serta terus gagah menghadapi pelbagai gelora pandemik, kemurungan ekonomi dan kemelut politik yang melanda tanah air. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Thailand mencapai objektif peringkat kerjasama dua hala dan program menu rahmah dapat sambutan golongan pengusaha makanan. Itu antara usaha dan pembaharuan di bawah Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lalu. Lawatan Perdana Menteri ke Thailand berjaya mencapai objektif mempertingkat hubungan dua hala. 4 MOU dalam bidang tenaga dan ekonomi digital dimeterai syarikat kedua-dua negara. Kesepakatan turut dicapai melalui perbincangan mengenai isu-isu keselamatan. Pendigitalan lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu Malaysia LMM persendirian berkuat kuasa 10 Februari lalu. Sekaligus Kementerian Pengangkutan berjaya membuat penjibatan RM96 juta. Ia akan digunakan untuk proses pendigitalan Jabatan Pengangkutan Jalan. 53,000 isi rumah penghuni 30 projek perumahan rakyat PPR seluruh negara akan menikmati kemudahan internet percuma 9 bulan melalui program Jalinan Digital Negara 2.0 Jendela at PPR 2.0. Projek di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dijangka siap sepenuhnya menjelang April ini. Program menu rahmah. Tiada lagi bayaran proses UPU online. Kos RM15 setiap permohonan akan ditanggung Kementerian Pengajian Tinggi sekaligus memberi manfaat kepada hampir 350,000 calon lepasan SPM dan STPM. Program Menu Rahmah mendapat sambutan menggalakkan para pengusaha makanan. Inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyasarkan golongan berpendapatan rendah yang terjejas dengan kos hidup yang tinggi. Lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah akan dinaik taraf sebagai hub penerbangan serantau sekaligus menjadi pelengkap lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Ia selepas kerajaan meluluskan pelan penjanaan semula lapangan terbang Subang SARP pada 2 Februari lalu.
Malaysia antara negara yang menghantar bantuan susulan tragedi gempa bumi yang mengorbankan ribuan nyawa di Turki dan Syria. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART beserta kelengkapan dihantar bagi membantu operasi SAR mangsa gempa bumi di Turki. Sebanyak 40 juta ringgit diperuntuk bagi 2 projek pembangunan di Pulau Pinang. 24 juta ringgit bagi pembangunan semula pasar warisan Bukit Bertajam yang telah pun terbakar pada tahun 2014 dan 16 juta ringgit bagi penyelenggaraan rumah pangsa awam. Seramai 2,200 pegawai penguat kuasa digerakkan melalui Ok Pasar. Ia merupakan antara pemeriksaan dan pemantauan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 yang difokuskan menangani kenaikan harga sayuran. Kerajaan fokus selesaikan isu kekurangan stok sayur di pasaran. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dipertanggungjawabkan memantau isu berkenaan. Ini termasuk mendapatkan bekalan dari mana-mana lokasi sebagai langkah sementara. Inisiatif Rahmah akan diperluas bukan sahaja dalam industri makanan tetapi turut melibatkan sektor korporat dan perbankan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, terdapat maklum balas positif diterima melalui sesi libat urus bersama pengusaha industri makanan serta pakaian dan ia mungkin juga reaksi sama dari sektor korporat dan perbankan. Tambah beliau, sesi libat seterusnya bersama sektor perbankan dan korporat bakal dijalankan dalam tempoh 4 bulan lagi. Kita pergi nanti kepada sektor-sektor korporat yang lebih besar, Petronas sebagai contoh, Sime Darby, GLCs dan juga bank-bank. Saya yakin lebih banyak lagi mereka ini ataupun syarikat-syarikat ini yang akan tampil untuk membantu menangani kos sara hidup ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan menu Rahmah oleh Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia (PRESMA) di Restoran Nasi Kandar Stadium Ceras. Program ini merupakan sebahagian daripada jelajah menu Rahmah seluruh negara yang telah dilancarkan pada Januari lepas sebagai antara usaha kerajaan menangani kenaikan kos sara hidup. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Lanjutan insentif pengecualian cukai import dan eksais bagi kenderaan elektrik EV mampu membangkit industri automotif negara. Justru pengarah urusan Jaguar Land Rover Malaysia, Syed Ahmad Muzri Syed Faiz berharap kerajaan menerusi belanjawan 2023 menyambung insentif itu untuk beberapa tahun akan datang. Masih ada model-model yang tidak sempat dibawa dalam tempoh yang terhad ini berdasarkan selepas COVID banyak industri mula buka semula dan kami harap ini dapat diteruskan lagi untuk meneruskan the demand in Malaysia untuk permintaan Malaysia yang sangat tinggi. Berhubung jumlah keseluruhan industri TIV, pihaknya selari dengan sasaran Persatuan Automotif Malaysia MAA iaitu lebih 600,000 unit tahun ini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Range Rover L460 serba baharu di Selangor.
Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dan pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan Pemudah menyambut baik langkah Bank Negara menghapuskan yuran dokumentasi bank ke atas pinjaman perumahan. Perkara tersebut telah diusahakan oleh MPC dan Pemudah sejak tahun 2019 bertujuan untuk mengurangkan beban rakyat yang berdepan kos sara hidup dan kenaikan harga barang. Langkah tersebut turut disokong Setiausaha Kehormat Persatuan Pembeli Rumah Kebangsaan HBA yang berpandangan pengguna tidak sepatutnya terbeban dengan kos perjanjian perumahan. Firma guaman sebelum ini mengenakan caj mencetak dokumen perjanjian bank pada kadar RM100 hingga RM600 atau lebih tinggi kepada pembeli. Bank Negara baru-baru ini mengeluarkan notis kepada bank untuk menghentikan caj dokumentasi ke atas pembiayaan perumahan. Ia dikenakan ke atas peguam perumahan yang seterusnya menurunkan caj tersebut kepada peminjam dan pemilik hartanah. Bank Islam Malaysia berhad memperluas kempen e-duit ke jenjang Kedah. Fokusnya menjadikan kawasan luar bandar itu sebagai desa tanpa tunai. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam Muhammad Muazzam Muhammad berkata, program bagi memudayakan penggunaan pembayaran elektronik atau e-pembayaran dalam kalangan masyarakat luar bandar. Program e-duit desa dilaksanakan di Pasar Pekan Sehari Jenyang dengan menggalakkan peniaga menggunakan kaedah e-pembayaran melalui Duit Now QR. Juga aplikasi perbankan mudah alih GoBiz by Bank Islam. Program pada awalnya melibatkan 107 peniaga ini dijangka bertambah secara berperingkat. Di Pekan Jenyang ini melibatkan peniaga-peniaga untuk mendedahkan mereka dan memberikan peluang kepada mereka untuk experience lah, maknanya transaksi tanpa menggunakan tunai, kerana ianya memang lebih mudah, lebih selamat, lebih cepat sebenarnya. Jadi program seperti ini kita lakukan untuk meningkatkan kesedaran. Kita juga ada memberikan bimbingan macam mana nak mengguna app GoBiz by Bank Islam itu, macam mana nak menggunakan Duit Now QR supaya mereka lebih yakin dan selesa menggunakan, dan mereka juga akan dapat juga menyantuni jugalah yang mana pelanggan yang mungkin sekarang ini lebih selesa menggunakan kaedah transfer, Duit Now QR dan sebagainya. Aplikasi GoBiz by Bank Islam dilengkapi ciri-ciri direka khas untuk memudahkan pengurusan kewangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Beliau ditemui pada pelancaran program e-duit desa yang disempurnakan Timbalan Gabenor Bank Negara, Datuk Marzuni Syam Omar. Datuk Marzuni Syam berkata, Bank Negara bekerjasama dengan pihak industri dan melancarkan kempen dengan 3 objektif utama, iaitu meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap penggunaan e-pembayaran, mempercepat penggunaan e-pembayaran dan meningkatkan bilangan transaksi e-pembayaran. Dari segi awareness, dari segi pengumuman pengajaran kepada orang ramai supaya cara-cara untuk menggunakan e-pembayaran secara selamat. Sambutan memang sebagai begitu menggalakkan, seperti yang saya cakapkan tadi, macam dalam tahun 2022 pun kita melihat satu peningkatan yang tinggi sampai 400 transaksi bagi setiap individu di Malaysia daripada lebih kurang daripada itu sebelum masa tahun 2021. Kempen e-duit dilancarkan Bank Negara pada 29 Oktober 2022. Seiring pergerakan zaman, radio tetap memainkan peranannya yang paling utama, menyampaikan, menghiburkan, menenangkan kesemua para pendengar tanpa ada had sempadan dengan tema Radio dan Keamanan, sentiasa tetap relevan selamanya. Selamat Hari Radio Sedunia daripada kami di RTM. Bertemu kembali. Saudara, waktu siaran 5 stesen radio daerah RTM di Sabah, Kedah dan Labuan diseragamkan mulai hari ini. Menerusinya, kesemua stesen-stesen radio daerah terlibat akan bersiaran serentak dari 6 pagi hingga 7 malam.
Langkah itu bertujuan meningkatkan mutu perkhidmatan penyampaian maklumat kepada rakyat seiring konsep Malaysia Madani. Siaran radio Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM, Labuan FM dan Langkawi FM telah pun diawalkan siarannya bermula pukul 6 pagi hari ini. Sebelum ini, semua stesen tersebut memulakan siaran seawal 7 pagi. Masa siaran Keningau FM pula turut dilanjutkan selama 2 jam, iaitu 5 petang hingga 7 malam. Sebelum ini, siarannya bermula 7 pagi dan tamat pukul 5 petang. Beliau berucap pada majlis sambutan Hari Radio Sedunia 2023 di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Program menggabungkan 34 stesen radio RTM itu bertemakan radio dan keamanan. 12 ekor merpati turut dilepaskan sebagai simbolik sambutan Hari Radio Sedunia yang mula diperkenal pada 2011. Dalam pada itu, beliau turut merasmikan konti baharu Pahang FM dan berkesempatan bersiaran secara langsung bersama penyampai radio Pahang FM selama setengah jam dalam segmen Zon Apa Khabar Weh yang turut disiarkan secara langsung di saluran berita 123 My Preview. Penyampai radio diibaratkan pelakon di ruang udara. Pendengar jatuh hati dengan suara mereka tanpa mengetahui wajah. Ya, tidak dapat dinafikan kekuatan suara penyampai radio dahulu membuatkan mereka terus diingati peminat sehingga hari ini. Dan sempena Hari Radio Sedunia, berita RTM menyingkap nostalgia juruhebah Radio Malaysia, Ibu Kota, Nur Amin Moshi Moshi yang boleh dikategorikan sebagai legenda dalam kalangan peminat setianya. Ya, wartawan Khaiyal Vilimanian ada laporannya. Moshi Moshi. Dan sekali lagi pagi ini kita akan memutarkan. Ya, itulah suara DJ Nur Amin pada program Radio Malaysia Ibu Kota RMIK Moshi Moshi yang popular sekitar tahun 80-an. Pada waktu itu, program belajar bahasa Jepun kendalian DJ Nur Amin atau nama sebenarnya Muhammad Nur Amin menjadi kebanggaan RMIK. Nama saya mungkin tuan-tuan dan puan dah lupa. Yang masih ingat agaknya mak dan ayah tuan-tuan dan perempuan saya tujukan kepada generasi muda. Pernah bertugas di siaran radio rangkaian nasional dan kemudian bertugas di Jepun NHK dan akhirnya bertugas dengan Radio Malaysia Ibu Kota. DJ Nur Amin kini berusia 72 tahun, aktif dalam aktiviti seni dan sastera. Beliau akui pada usia remaja, minatnya lebih menjurus kepada seni lakon tetapi terdorong menjadi juruhebah radio kerana tertarik dengan gaya penyiar radio ketika itu. Saya belajar penyiaran melalui pemerhatian pendengaran dan akhirnya saya bergerak menuju ke Kuala Lumpur pada tahun 1970 dan akhirnya diterima sebagai seorang jurehebah radio. Siapakah yang top masa itu adalah pertamanya Karim Muhammad dan jangan lupa SM Salim juga adalah bekas penyiar radio RTM. Nur Amin juga pernah bergandingan dengan Kayong Tengku Mariam dalam program kanak-kanak Permintaan Apa Itu yang ke udara di rangkaian nasional RTM setiap Sabtu dengan nama samaran Busu Nur Amin. Oleh kerana saya ada berganding ini, pada hujung bulan ini saya akan menerbitkan sebuah memoir di mana saya menonjolkan program-program radio yang saya pernah ketengahkan. Sebagai hadiah buat peminat setia dan memastikan dirinya kekal diingati, Nur Amin ada mengeluarkan album, mencipta lagu dan kini melibatkan diri dalam dunia lakonan. Jangka hayat seorang penyiar radio itu terhad. Jadi kepada penyiar-penyiar baru harus memajukan, develop talent agar kita boleh masuk ke bidang seni yang lain. Saya masuk filem. Saya berlakon dalam filem Imam yang akan ditayangkan di pawagam seluruh negara pada 2 hari bulan Mac ini.
Meskipun kini suaranya tidak kedengaran lagi di radio, Noramin berkata kerinduan sebagai juru heba tidak pernah pudar. Selamat Hari Radio. Radio ini adalah ibu segala penyiaran. Dan adik dia adalah televisyen. Jadi televisyen dan radio harus selari membangun bersama-sama. Terutamanya hari ini RTM sudah mempunyai pucuk pimpinan baru agar Radio TV Malaysia berada di persada yang lebih tinggi. Selamat Hari Radio Sedunia, Khaiyal Willy Manian, RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada yang melibatkan bahagian tengah dan utara negeri Sarawak. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 15 Februari nanti. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada bagi beberapa bahagian di negeri Sabah yang akan berkuat kuasa mulai 15 sehingga 17 Februari nanti. Amaran ini melibatkan bahagian Kudat dan Sandakan serta Tawau di negeri Sabah. Oleh itu, penduduk di kawasan amaran diminta untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan segala amaran yang bakal dikeluarkan oleh pihak kami dan juga pihak berkuasa tempatan, terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama yang akan berkuat kuasa mulai 16 sehingga 20 Februari nanti. Amaran ini melibatkan kawasan perairan Kondor, Reef North, Layang-Layang, Labuan, Palawan dan juga Sulu. Perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan lebat dari berpetir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Pulau Pinang, negeri Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Dan keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi Malaysia Timur pula, hujan lebat dan berpetir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian barat di negeri Sarawak dan bahagian pantai barat di negeri Sabah. Namun keadaan cuaca bagi di pantai barat negeri Sarawak ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri Sabah dijangka boleh beransur reda sekitar lewat malam nanti. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk malam ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saudara, seterusnya kita ke edisi sukan bersama Nazri Fahmi Syukri. Silakan. Sukan perlu bebas unsur perkauman, agama dan politik. Kem squash negara cemerlang di bumi India.
Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Sukan di Malaysia perlu bebas daripada sebarang unsur perkauman, agama dan juga politik. Demikian tegas Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh yang mengecam sekeras-kerasnya kenyataan perkauman dan pertikaian agama bekas pemain pelapis Persatuan Badminton Malaysia BAM di media sosial baru-baru ini. Menurut Hannah, walaupun bekas pemain tersebut telah meminta maaf atas tindakannya itu, namun beliau terkilan serta kecewa kerana individu berkenaan pernah berada di bawah naungan BAM pada 2014. Jelasnya, ibadat agama tidak pernah mengganggu prestasi atlet dan sukan sekaligus bukan satu masalah di Malaysia. Sehubungan itu, beliau sekali lagi mengulangi pendirian bahawa sukan harus bebas daripada sebarang unsur perkauman dan politik kerana atlet negara merupakan sumber inspirasi kepada masyarakat. Terdahulu bekas pemain tersebut yang kini dilaporkan tidak menetap di Malaysia mendakwa bahawa prestasi pemain negara merudum pada Terbuka Malaysia 2023 kerana BAM diuruskan oleh pemimpin Melayu selain menyentuh sensitiviti umat Islam. Sementara itu, BAM dalam catatan di akaun Facebook hari ini turut mengecam komen bersifat perkauman yang dibuat bekas pemain itu yang juga seorang jurulatih di China ketika ini. BAM memaklumkan pihaknya amat terkejut dan akan menangani isu itu termasuk menghantar aduan rasmi kepada Persatuan Badminton China selain menggesa tindakan diambil terhadap individu tersebut. Jelas BAM komen yang bersifat memecah belahkan seperti itu tidak mempunyai tempat dalam masyarakat Malaysia dan tidak boleh dibiarkan. Individu yang bersikap rasis juga tidak sepatutnya diambil bekerja sebagai jurulatih dalam sukan yang digemari oleh berjuta-juta orang dari semua kaum dan agama. Justru BAM dan semua ahli gabungannya sepakat tidak akan menerima individu rasis seperti itu untuk terlibat dalam badminton Malaysia. Ini pula satu pencapaian yang membanggakan daripada kem squash negara. Skuad wanita negara muncul juara kejohanan berpasukan remaja Asia buat kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Hong Kong 2-0 pada aksi final di Chennai, India semalam. Pemain persaingan negara Aira Azman membuka tirai perlawanan dengan mencatat kejayaan mudah ke atas wakil Hong Kong YZ Wing dalam 3 set 11-2, 11-9 dan 11-5. Rentak kemenangan itu kemudian diteruskan perseorangan kedua J. Yashmita yang mengesahkan kejuaraan buat Malaysia meskipun terpaksa berhempah pulas menyingkirkan Ziyi Lam Tobi dengan keputusan 3-2. Sebelum ini Malaysia pernah menjuarai kejuaraan tersebut pada 2015, 2017 dan 2019. Dalam hal itu, skuad lelaki negara terpaksa berpuas hati menduduki tempat ketiga selepas tewas 0-2 kepada Pakistan di separuh akhir. Pakistan muncul juara selepas menewaskan India 2-0 pada aksi final. Jika cerita mengenai kejuaraan motosikal dunia atau MotoGP, pastinya gambaran para pelumba profesional bersama deruman enjin jentera terbayang dalam minda peminat sukan negara. Namun di sebalik populariti pelumba dan jentera, tidak ramai yang tahu bahawa nadi setiap pasukan MotoGP sebenarnya dimainkan oleh jurutera atau mekanik pasukan. Kini peminat sukan tanah air boleh berbangga apabila seorang anak Malaysia telah menjadi mekanik profesional yang berkhidmat di sebalik tabir sebuah pasukan dalam MotoGP. Laporannya kita bersama wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee. Hibatullah Muhammad Fuad merupakan anak tempatan pertama yang menggalas tugas sebagai mekanik nombor 3 dalam pasukan RNF Racing. Bermula sejak dari tahun 2016, Habib menyifatkan amanah yang digalas sebagai mekanik dalam pasukan MotoGP bukan sesuatu yang mudah kerana ianya merupakan perlumbaan bertaraf dunia. Jelasnya, pelbagai cabaran dan dugaan pernah ditempuhinya sejak bermula dari bawah sehingga sampai ke tahap ini. Sebab paling utama maknanya tinggal familiar. Kalau macam kita bukan, kalau race ni pun 21 race, 20 race, maknanya memang tak ada kat Malaysia. Itu kira cabaran lah. Kena hadap benda tu lah. Macam kalau macam raya pun memang selalu tak ada kat Malaysia. Memang ada race dia. Kira under pressure jugalah orang kata.
Dalam pada itu, Habib yang berusia 37 tahun juga perlu cepat memahami dan mempelajari kondisi teknikal jentera yang baru sebagai contoh apabila pasukan RNF menukar jenteranya dari Yamaha ke Aprilia. Cabaran musim tahun ni sebab tahun lepas saya pakai motor dari Japan, Yamaha. Sebab tahun ni kita orang tukar ke Aprilia. Is different engine dia tak sama. Maknanya cabaran barulah. Maknanya benda tu memang kena belajar lagi lah. Maknanya ada benda part-part yang kena belajar lagi. Maknanya itu cabaran lah. Sebab sebelum ni dengan orang Jepun pun ada yang orang kata macam mana, ada yang boleh speaking, ada kadang orang Jepun pun sendiri tak boleh bikin, jadi macam nak serasi benda tu. Ini kena pula dengan orang Itali, ada yang setengah langsung tak tahu cakap English, jadi macam kena juga belajar bahasa Itali juga. Untuk kekal berjaya, anak kelahiran Perak itu turut memiliki motivasi tersendiri dalam dirinya bagi mengecapi kejayaan yang boleh dibanggakan buat negara. Kalau macam tu, macam saya memang minat pada dulu, memang impian nak sampai kat sini pun kan. Tapi orang kata macam kira macam nak capai cita-cita tu terpaksa reda jugalah, buatlah apa yang boleh buat kat sini kan. Usaha tangga kejayaan bukan mudah untuk menjadi seorang mekanik, apatah lagi dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP. Namun setiap cita-cita memerlukan pengorbanan yang besar. Kejayaan tidak akan hadir tanpa kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Pengalaman juga adalah senjata utama untuk menjadi yang terbaik. Semoga akan muncul lebih ramai anak tempatan yang mampu mencipta kejayaan di peringkat dunia pada masa akan datang. Amirul Aizat Muhammad Syafiq, RTM. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pemasanya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan di sekitar wilayah Pestang Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menekan solat fardu Isyak. Kita balik ke perkembangan sukan seterusnya. Pelari pecut sensasi negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi dalam landasan tepat untuk merekodkan masa 6.50 saat bagi acara pecut 60 meter pada masa depan. Keyakinan itu diungkapkan bekas Raja Pecut Asia Tenggara Nazmizan Muhammad selepas menyaksikan Azim memecahkan rekod kebangsaan yang dilakarnya sendiri buat kali kedua. Pada Jumaat lalu, jago pecut berusia 18 tahun itu mempamerkan larian menakjubkan apabila mencatat 6.62 saat di tempat kelima dalam aksi final kejohanan Tiger Power Invitational. Catatan tersebut memperbaharui rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 6.63 saat yang dilakukan di kejohanan 2023 Texas Tech Open bulan lepas. Justru Nazmizan percaya berdasarkan momentum semasa, Azim memiliki keupayaan untuk mencatat masa bawah 6.50 saat sekaligus memecahkan rekod kebangsaan buat kali ketiga. Menurutnya, atlet kelahiran Perak itu boleh dianggap bertuah kerana penyertaan dalam kejohanan di Amerika Syarikat telah membantunya meningkatkan prestasi larian. Azim yang memegang rekod 100 meter kebangsaan dengan masa 10.18 saat ketika ini melanjutkan pelajaran di Universiti Auburn, Alabama sejak 4 Januari lalu sambil menjadi latihan di bawah ketujuhati trek dan balapan universiti berkenaan Leroy Burrell. Menjelang kejohanan badminton berpasukan campuran Asia 2023 BMTC di Dubai yang bermula esok. Pengarah kejuruteraan bergu Persatuan Badminton Malaysia BM Rexy Manaiki tidak menolak kemungkinan untuk menggunakan taktikal baharu iaitu memecahkan dua pasangan bergu negara jika keadaan memerlukan. Bagaimanapun, Rexy mengakui perlu melihat tahap kesediaan dan kondusi para pemain terlebih dahulu sebelum membuat keputusan lanjut dengan memecahkan gandingan sedia ada. Dalam saingan yang berlangsung di Emirat Arab Bersatu itu, Malaysia mempertaruhkan juara bergu lelaki dunia Aaron Chia dan So Wo Yik serta gandingan profesional ranking ke-8 dunia Ong Yi Sin dan Teo Yi. Rexy sebelum ini pernah menggandingkan Aaron dan Yi ketika saingan Piala Thomas 2022 di Bangkok, Thailand.
Percaturan pakar bergu dari Indonesia itu ternyata menjadi apabila gandingan Aaron dan Iye menyumbang mata kemenangan ketika menewaskan Jepun 3-2. Malaysia selaku pilihan keempat kejohanan diundi dalam kumpulan B bersama-sama India, Kazakhstan dan pasukan tuan rumah UAE. Setakat ini Malaysia belum pernah memenangi kejohanan berkenaan selepas tewas di suku akhir pada edisi pertama 2017 di Hanoi, Vietnam dan juga pada edisi 2019 di Hong Kong. Aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester City kembali meraih kemenangan apabila berjaya menewaskan Aston Villa 3-1 pada awal pagi tadi. Kemenangan itu membolehkan City berada di tangga kedua Liga dengan 48 mata selepas 22 perlawanan berlangsung. Dalam perlawanan tersebut, City mempamerkan aksi terbaik untuk mendominasi permainan di laman sendiri. 3 gol City dijaringkan oleh Rodri pada minit keempat, Ilkay Gundogan pada minit ke-39 dan penalti menerusi Riyad Mahrez sewaktu minit ke-45. Pasukan pelawat hanya mampu mendapatkan gol tunggal menerusi Ollie Watkins pada minit ke-61. Dalam saingan tersebut turut menyaksikan pemain sandaran utama City, Erling Haaland, mengalami kecederaan peha ketika bertemu dengan penjaga Villa, Emiliano Martinez. Sementara itu, jiran setempat City, Manchester United turut meraih kemenangan 2-0 dalam aksi menentang Leeds United. Marcus Rashford beraksi cemerlang apabila mendapat gol pertama buat United pada minit ke-80 sebelum Alejandro Garnacho menjadikan kedudukan 2-0 5 minit selepas itu. Kini Rashford telah meledak 13 gol dalam 15 perlawanan sejak kempen Piala Dunia di Qatar dan ini adalah jaringan ke-12 liganya bagi musim ini. Kemenangan United dalam aksi malam tadi membolehkan klub itu mengumpul 46 mata selepas 23 perlawanan berlangsung dan kini berada di tangga ketiga Liga. Edisi sukan 13 Februari 2023 melabuhkan tiranya untuk perkembangan seterusnya kembali semula bersama Fahatu dan Andy. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 memburu piala berprestij di Arena Hoki Negara. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 eksklusif hanya di RTM. Operasi mencari dan menyelamat yang masuk hari ke-8 menyaksikan pasukan SAR tanpa lelah terus mencari mangsa di sebalik runtuhan bangunan. Setakat ini, angka korban dilaporkan melebihi 33,000 orang di Turki dan Syria. Rakaman dikongsi Kementerian Pertahanan Turki memaparkan pasukan penyelamat mengeluarkan mangsa terselamat di sekitar Kahraman Maras. Operasi turut dibantu jengkaut di kawasan yang terjejas teruk dan sukar untuk mencari mangsa. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menjangkakan jumlah korban yang jauh lebih tinggi. Ketua Bantuan PBB Martin Griffiths mengecam kegagalan menyalurkan bantuan ke wilayah Syria yang dilanda perang. Meskipun konvoi PBB membawa bekalan ke barat laut Syria tiba di Turki, namun jutaan lagi mangsa masih memerlukan berikutan kediaman mereka musnah. Bantuan bekalan lambat tiba di Syria berikutan konflik berterusan akibat perang saudara dengan sebahagian kawasan dikuasai oleh pemberontak. Sementara itu, Ketua Pasukan MAS 10, Penguasa Kanan Bomber 2 Abdul Manaf Cik Isa memaklumkan pasukan penyelamat negara berjaya membawa keluar 25 mayat dan 5 mangsa gempa yang masih hidup setakat ini. Ia termasuk 7 mayat mangsa yang ditemui pada operasi di Nurdagi semalam. Menerusi perkongsian di Facebook Natma, Abdul Manaf turut menunjukkan beberapa peralatan yang digunakan untuk misi SAR dan penempatan anggota penyelamat negara sebelum diatur gerak ke lokasi SAR seterusnya. Sebahagian daripada peralatan-peralatan penyelamat yang dibawa bagi tujuan
penugasan khas ini di bumi Turki dan juga penginapan petugas rehab center dan sebagainya. Di sini adalah sebahagian daripada keanggotaan yang akan diatur gerak ke lokasi tujuan pencari dan penyelamat. Dalam perkembangan terbaru, pasukan MAS 10 berjaya mengeluarkan 3 lagi mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan di Nur Dagi. Mangsa ditemukan bersama pasukan penyelamat tempatan pada 12.50 tengah hari waktu tempatan. Kesemua 3 mangsa berkenaan berjaya dikeluarkan dengan menggunakan peralatan khas, memecah dan memotong serpihan runtuhan dan bantuan jengkaut. Saudara, motivasi dan semangat anggota pasukan mencari dan menyelamat SAR negara berada pada tahap tinggi biarpun berdepan cuaca sejuk melampau di Nur Dagi, Turkiye. Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi NADMA, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, pasukan SAR negara juga telah dibekalkan barangan keperluan bagi menghadapi cuaca mencecah negatif 9 darjah pada waktu malam. Saya datang di sini pun untuk berjumpa dengan semua tim SMART yang bertugas di sini selama 140 orang dan sampai memberi sedikit motivasi lah, kata-kata semangat supaya semua yang berada di sini terus bersemangat untuk bertugas demi negara Malaysia mencari mangsa-mangsa yang masih terselamat. Kita faham di sini suhu dia amat ekstrim iaitu negatif 9 dan diorang harus bersedia dengan cabaran-cabaran sebegini. Beliau berkata demikian selepas melawat pusat operasi pasukan SAR negara di Stadium Nur Dagi. Israel terus mengganas dengan melancarkan serangan udara ke atas Gaza sebagai tindak balas terhadap berdelan roket Palestin Sabtu lalu. Serangan menyasarkan sebuah kompleks bawah tanah yang menempatkan bahan mentah yang didakwa rejim bagi penghasilan roket oleh Hamas. Media tempatan melaporkan serangan tersebut bagaimanapun tidak menyebabkan kehilangan nyawa. Palestin pula mendedahkan berdelan roket yang didakwa Israel adalah tindak balas terhadap serbuan tentera rejim di Nablus yang mengakibatkan seorang warganya maut. Pusat Kaji Cuaca Nasional NCM Arab Saudi meramalkan sebahagian besar negara itu berdepan cuaca tidak menentu mulai hari ini hingga Jumaat. Suhu pula diramal menjunam antara 0 hingga 4 darjah Celsius selain pembentukan hablur ais di Tabuk, Al-Juf, sempadan utara, Hail dan bahagian utara Madinah. Hujan juga diramal melanda beberapa bandar di kawasan Tabuk, sempadan utara, Al-Juf, Hail, Al-Qasim, Riyadh, Madinah dan wilayah timur. Manakala angin kuat bersama debu pada kelajuan lebih 55 km sejam dijangka melanda Riyadh, Mekah, Madinah, Al-Juf, Tabuk, sempadan utara dan wilayah timur negara itu. Mulai April, semakan semula Undang-Undang Trafik Tokyo membolehkan robot penghantaran tanpa pemandu mendominasi beberapa laluan utama di kota raya itu. Penggunaan robot keluaran firma robotik ZMP mampu membantu warga emas mendapat akses kepada barangan keperluan. Selain itu, ia juga alternatif menangani masalah penghantaran barangan berikutan isu kekurangan pekerja. Operasi robot berkenaan dipantau oleh syarikat pemilik dan menariknya, ia dilengkapi sistem tingkah laku yang rendah hati, mudah disayangi dan berbudi bahasa. Seekor anjing cipta rekod dunia kerana memiliki bulu mata paling panjang dalam kalangan anjing. Ya, anjing bernama Coco ini berjaya memecahkan Guinness World Records dengan bulu mata sepanjang 17.8 cm. Kita saksikan segmen hashtag.
Coco, anjing Newfoundland berusia 6 tahun merupakan kacukan antara Newfoundland dan Poodle. Ukuran bulu mata haiwan ini diambil dari hujung bulu mata hingga kelopak mata. Doktor haiwan mengesahkan panjang bulu mata Coco selamat dan tidak memberi kesan kepada penglihatannya. Selain menjadikannya anjing paling menarik, bulu mata Coco terbukti tumbuh sepenuhnya secara semula jadi tanpa sebarang bantuan. Rakaman menakjubkan detik dua jururawat mempertaruhkan nyawa mereka melindungi bayi ketika gempa bumi menggegarkan hospital mendapat pujian warganet. Kedua-dua jururawat itu bergegas memasuki unit rawatan rapi neonatal NICU sebaik sahaja menyedari gegaran. Devlet Nizam dan Ghost Keliskan dilihat memegang inkubator yang menempatkan bayi-bayi tersebut dengan kuat bagi menghalang mereka terjatuh atau tercedera. Perenang perairan terbuka Chile, Barbara Hernandez memecahkan rekod dunia dengan berenang sejauh 2.5 km melalui perairan hampir beku di Antartika tanpa pakaian selam. Turut dikenali dengan nama panggilannya, Ice Mermaid, wanita berusia 37 tahun itu menahan suhu 2.2 Celsius selama 45 minit dan 50 saat untuk melengkapkan renangannya. Dia juga pernah menerima pengiktirafan Guinness World Records selepas berenang sejauh 3 batu nautika atau 5.55 km antara lautan Pasifik dan Atlantik di Cabo de Hornos. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Hari Radio Sedunia merupakan hari kebanggaan bagi semua yang bekerja dalam bidang penyiaran radio di seluruh dunia. Hari Radio Sedunia adalah penting sebagai usaha menghargai mereka yang pernah atau sedang bekerja dalam industri radio di seluruh dunia, sekaligus mengakui kekuatan radio yang mampu memberikan kesan yang besar dan keuntungan kepada semua individu dalam menyampaikan maklumat. Dengan tema Radio dan Keamanan pada tahun 2023 ini, saya serta seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Digital ingin mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia tahun 2023. Saudara kami di RTM mengucapkan selamat menyambut Hari Radio Sedunia 2023 kepada semua penyiar radio seluruh negara. Baik, berita perdana Isnin 13 Februari 2023 berakhir di sini. Saksikan bicara naratif memperkasa TVET 9 malam ini. Yang sahih di RTM dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.